Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.弟兄姊妹们平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的一切，我们一起来低头祷告好不好？我们感谢你阿爸父上帝，感谢你的美好的慈爱，感谢你的恩典。我们相信主耶稣，我们无论在哪里，我们现在在整个地方，你的恩典，你的同在是没有不离开我们的，跟我们在一起。感谢你阿爸父上帝，今天早上我们把我们的所有的一切来赞美你的名，哈利路亚。
慕，住在你荣耀的圣殿中。一件事我恳求你，能享受你丰盛的慈爱，在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的工具。我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深体验到你一切的美善。跟我一起来献上，一件事我所渴慕，住在你荣耀的圣殿中。一件事我恳求你，能享受你丰盛的慈爱，在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的工序。一起来赞美，我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深体验到你一切的美善。一起来献上，在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的工序。我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深体验到你一切的美善，在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的工具。我赞美，我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深体验到你一切的美善。我们一起来同心合意来宣告，
在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的空虚。这是你的双手，我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深的恩典，你一切的美善。哈利路亚，在主身上记住一人，赞扬你的荣美，胜过别处，记住前人是何等的空虚。我赞美你，我敬拜你，你是永活的神，深深的恩典，你一切的美善，深深的恩典，你一切的美善，深深的恩典，你一切的美善。哈利路亚，我要来敬拜你神。哈利路亚，卡拉拉巴巴西基拉呀拉拉巴巴巴，沙拉拉拉巴巴巴巴巴巴巴巴，你那么好，感谢你主耶稣，感谢你，你的美好的慈爱，美好的恩典充满我们。感谢你阿爸父上帝，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，一起来说阿门。谢谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。现在我们准备我们的心，我们一起来拍手，一起来赞美敬拜我们的神，好不好？哈利路亚，阿门。主你是卑微，转为珍贵，是伤心流泪，转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有奢望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路选曲曲，你与我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。荣耀的神，哈利路亚 ，Come on！ 主你是卑微，转为珍贵，是伤心流泪，转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有奢望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路选曲曲，你与我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，
只伤心流泪转为笑颜。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有守望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路顺崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路顺崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路顺崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。生命充满亮光，生命充满亮光。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。有没有喜乐？阿门！一起来荣耀我们的神，我们现在开始好不好 ？Come on！ 常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪洒中必欢呼收割，相信就有喜乐。起来，下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心陪主爱来温暖，干渴的灵陪主爱充满，这是我的力量，这是我的高台，声音有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪洒中必欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心陪主爱来充满，干渴的灵陪主爱充满，这是我的力量，这是我的高台，声音有苦一路有耶稣陪伴，下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心陪主爱来温暖，干渴的灵陪主爱充满，这是我的力量，这是我
稣，哈利路亚。走过熙然人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱上耶稣。他抚慰我心，他会把我理，这不托底不求回报的爱情，爱到为我降生，爱到为我受死，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼喊，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安生，主你为何对我这么的好？走过熙然人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱上耶稣。他抚慰我心，他会把我理，这不托底无人回报的爱情，爱到为我降生，爱到为我受死，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼喊，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安生，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，他为何对我这么好？为何这么好？我虽然不配，他爱我如同珍宝。这青山刚好安生，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安生，
我虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配他还爱我如同珍宝，这金山高好爱深，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？一起来献上。我虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配他还爱我如同珍宝，这金山高好爱深，主你为何对我这么的好？这金山高好爱深，主你为何对我这么的好？这金山高好爱深，主你为何对我这么的好？我感谢你，哈利路亚。Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. 弟兄姐妹，无论你在何处，我祝大家平安。 Apa kabarnya semua? Semoga semua masih tetap sehat dan masih tetap semangat mencari Tuhan. 大家都好吗？希望大家的状况非常好，而且都在那里不断寻求上帝。 Nah, walaupun COVID-19 sedang naik, Saudara, saya percaya Tuhan itu melindungi kita dan kuasa darahnya itu menutupi kita semua. 虽然现在疫情越来越严峻，但是我相信上帝的宝血会保护我们。 Hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. 今天早上我们要思考关于慈悲的心，先请大家一起低头祷告。 Bapak, kami berdoa supaya kami bisa mengerti tentang kemurahan hati, pikiran kami bisa dibukakan oleh Engkau ya Tuhan. 亲爱的天父，求你能够打开我们的思想，让我们能够明白关于慈悲怜悯的心。 Kasih kami hati dan telinga seorang murid dan tangan yang mau mempraktekkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. 求你给我们一个受教的心，而且愿意伸手来实行你的教导。 Berikan kami fokus dan kami siap untuk belajar. 求你让我们能够专注，我们已经预备好要学习你的话语。 Thank you Jesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 感谢你，主耶稣，奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求，阿门。 Nah saudara, saya mau ajak kita semua refresh dan belajar kembali tentang kemurahan hati, sesuatu yang kita mungkin sudah tahu. 弟兄姐妹，今天早上我要与大家一起重温关于慈悲怜悯的心，我相信大家都非常熟悉这个主题。 Nah karena itu saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran, karena mempraktekkan kemurahan hati itu tidak mudah. 我祷告，愿圣灵能够打开我们的心思意念，因为要去实践那个慈悲怜悯的心是不容易的。 Saya berikan judul hari ini adalah Paradox of Generosity. 今天早上我要给的主题，那就是慷慨的那个矛盾论。 Nanti kita akan mengerti apa arti paradoks ini, tapi kita akan belajar motivasi utama kita mau memberi, saudara. 等一下我们会更深一层的去思考这主题，但是现在我们要先想一下，为什么我们愿意施予呢？施予的动机是什么？
Nah, untuk kita bermurah hati, kita harus melihat kepada Bapa kita yang di sorga. Kita harus belajar dari Dia. 那我们如果有谦卑怜悯的心，我们要向上帝效法，就是看他是有怎样的慈心。 Menurut saya tidak ada seorang pribadi pun yang lebih murah hati daripada Tuhan yang rela kasih anaknya mati buat kita di kayu salib. 我相信这个世界除了没有一位比上帝是更加的慈悲，因为他愿意牺牲自己的儿子耶稣基督在十字架上为我们死。 Seharusnya kita masuk neraka, tapi karena kita percaya Yesus menebus kita, makanya kita pindah kepada buku kehidupan. 本来我们应该是灭亡沉沦，但是因为主耶稣的死的时候赐给我们生命有永生。 Nah, saat kita percaya ini, saudara, bahwa kita ditebus Yesus, kita itu punya 2 hutang yang gak pernah bisa kita lunaskan dalam kehidupan. 当主耶稣已经救赎我们之后，我们有2个债是我们不能够付清的。 2 hutang ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. 这个债呢，就是第一，我们要爱上帝，然后要彼此相爱。 Karena itulah tujuan kita ditebus untuk kita sharing our life kepada orang-orang sekitar dan komunitas. 所以因为我们被赎了，我们要把我们的有的，我们要与别人来分享。 Jadi kalau bicara tentang kemurahan hati, kita harus hancurkan yang namanya keegoisan dalam kehidupan kita. 所以如果我们要有慈悲怜悯的心，我们要先什么呢？致死我们自己的那个自私。 Saya bicara ini bukan berarti saya lebih hebat dari saudara semua, tapi kita semua sama-sama belajar karena hal ini tidak mudah. 我这么说不是说我比你们更胜一筹，而是我们大家一起要学习，因为这不是容易的事。 Nah, generosity itu nggak tentang berbicara hanya tentang uang aja, saudara. 讲到慷慨呢，不只是在那个金钱方面而已， Tapi juga berbicara bagaimana kita share pikiran, waktu, dan juga tenaga kita. 而是将我们的时间、我们的精力和我们的思想也愿意与别人分享。 Mungkin ada orang yang butuh waktu, kita sediakan waktu buat mereka. 可能有些人需要我们的时间，我们也愿意分享我们的时间。 Mungkin ada orang yang sedih atau mengalami situasi yang gak enak, kita share kata-kata yang menguatkan buat mereka. 可能有些人在悲痛当中，我们也愿意分享一些鼓励的话与他们。 Jadi kemurahan hati nggak cuma uang, tapi berbicara bagaimana kita copot kehidupan kita buat orang lain. 所以慷慨不只是说金钱方面，而是愿意我们把我们的一部分也与别人分享。 Nah, mari kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. 好，让我们先看一段经文，是取自箴言书第11章24到25。 Inilah yang disebut paradoks itu. 这就是所谓的那个自相矛盾。 Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. 圣经这么说：有施散的却更增添，有灵气过度的，凡是穷乏；好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。 Nah, saudara, ini yang namanya paradoks, yaitu sifatnya itu kontradiktif, berlawanan. 所以我们称之为吊诡，因为它呢是一个自相矛盾的。 Karena kalau kita pikir pakai logika, kalau kita banyak memberi, harusnya kita jadi kekurangan kan? 因为如果我们以逻辑去想，如果我们给别人更多，那就是说我们会自己所拥有的就减少了嘛。 Tapi firman Tuhan bilang justru kalau kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita menahan, kita akan kehilangan. 反而圣经是这么说，就是我们有施散的，反而我们能够得到更多；我们在那里领受的，反而我们就会变成穷乏。 Karena itu paradoks ini mengandung janji dan menantang kita untuk berubah pikirannya. 所以这个矛盾呢，其实给我们一个挑战，让我们要改变我们的思维，而且是带有应许的。 Kemurahan hati dari firman Tuhan ini itu seolah-olah pengen masuk dalam kehidupan kita untuk memberkati kita. 就是其实上帝借着这个我们好施舍的，就是要来祝福我们。 Nah, saudara, ada sebuah buku yang ditulis, judul buku ini juga sama, yaitu Paradox of Generosity. 那有一本书，书名就是《Paradox of Generosity》，就是慷慨的矛盾论。 Dari buku ini bilang bahwa giving we receive, grasping we lose. 意思呢就是说，如果我们施予呢，就会有所得；我们领受呢，会有所失。
Nah, buku ini bukan buku rohani, tapi adalah sebuah riset yang dilakukan bertahun-tahun. 这个呢不是属灵书籍，而是他经过长期时间所做出的一个调查。 Beribu-ribu orang diteliti selama bertahun-tahun bagaimana perilaku mereka dalam memberi dan menerima. 就是经过长期几年的时间，去上千的人在那里做调查，看他们是怎样去施舍别人，而且他们是怎样能够领取。 Dan kesimpulannya dari riset ini sama dengan firman Tuhan, yaitu bersifat paradoks atau berlawanan. 而他们那个调查的结果就是跟上帝刚才圣经所说的一样，看起来好像是互相矛盾的。 Orang yang berderma menerima kembali, justru yang pelit itu akan kehilangan lebih banyak. 就是有善举的，他反而能够得到，而且反而那些领舍的呢，他们就反而失去更多。 Nah, diteliti juga di dalam riset ini bahwa orang-orang yang suka memberi itu lebih bahagia. 而且调查发现，原来愿意慷慨施予的人，他是会更幸福的。 Mereka mempunyai kesehatan yang lebih baik daripada orang-orang yang lain. 他们会有更好的那个健康， Beberapa dari mereka itu menemukan tujuan hidup dan bisa hidup dengan lebih baik. 而且他们中间有些人会知道人生的意义是什么，让他们过得更有意义。 Mereka lepas dari depresi dan kepribadian mereka lebih maju. 而且他们能够什么呢？他们的忧郁能够得到医治，而且会有所成就。 Nah, saudara, bukankah luar biasa banget kalau pengetahuan dunia justru mendukung firman Tuhan itu sendiri? 现在我们看世俗的想法，也就是支持圣经的那个真理，这岂不是非常棒的一件事吗？ Karena segala pengetahuan, segala ilmu itu juga berasal dari Tuhan, makanya pasti sama dengan firman Tuhan 因 itu. 为一切的知识都是从圣经而来的，所以所说的我们刚才也是和真理是相符的。 Dari sini kita mengerti lagi satu statement bahwa saat kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. 所以有句话说，当我们帮助别人的时候，其实是我们帮助了我们自己。 Nah, saya mau ajak kita baca Lukas 6 ayat 38. 好，现在我请各位来读另外一处的圣经，是路加福音第6章第38节。 Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Jadi firman Tuhan ini bilang bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, justru kita harus memberi, bukan minta-minta. 所以在这里，圣经告诉我们，如果我们想得到一些好的事情，我们应该怎么？我们应该呢，就是要施于别人，而不是要向别人祈求。 Yang baik itu artinya adalah yang baik di mata Tuhan, itulah yang diberikan kepada kita. 在这里，英语文是用最好的，最好呢，就是上帝将最好的赐给我们。 Yang dipadatkan itu artinya kualitinya bagus dan gak kurang satupun yang Tuhan sediakan buat kita. 连摇带按的意思就是上帝给我们的是非常丰满的、丰丰富富的，而且那个质素也是非常好。 Dan yang tumpah keluar itu yang melebihi ekspektasi kita. Tuhan sediakan jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. 然后上尖下流的，就是上帝给我们是超过我们所求所想的。 Nah, kalau kita belum pernah mengalami ini, artinya kita belum hidup sebagai seorang penabur. 如果我们没有经历这些，那就是说我们还没有成为一个撒种者。 Karena itu perlu iman untuk menabur kepada kehidupan orang lain dan kepada komunitas. 所以我们需要什么呢？需要向别人行善，也向我们的社区行善。 Nah, saudara, ada 3 tipe orang di dalam memberi. 那么在那个施予方面呢，我们发现呢有3种人。 Yang pertama, orang yang memberi dari kelimpahannya. 第一类人呢，就是在由于当中他的施予。 Yang kedua adalah yang memberi dari kecukupannya. 第二种呢，就是在足够当中，他愿意施于人。 Nah, karena cuman cukup buat diri sendiri, maka di situ sudah ada yang namanya pengorbanan. 因为他只有足够为自己，如果他要再付出给别人呢，就是要求他什么呢？要做出牺牲。
Dan yang ketiga adalah orang yang memberi dari kekurangannya. 第三呢，就是在缺乏当中他去施予。 Buat sendiri aja ada kurang, makanya perlu mengorbankan dan perlu kasih di dalam kehidupan. 对自己而言已经是不足够，所以他还是要去施予人的，就是需要牺牲，还有需要一颗爱心。 Nah, sampai sini saya mau ajak kita semua untuk melihat kehidupan kita, di area mana kita sering memberi, apakah dari kelimpahan, kecukupan atau kekurangan. 啊，现在我就请各位真的反省一下自己，我们是在怎样的情况之下去施予呢？是在我们犹豫当中，或者是在我们足够当中，还是在我们缺乏当中？ Nah, ini disimpan dulu karena nanti kita akan balik lagi ke sini. Dan sekarang saya mau ajak kita baca firman Tuhan lagi. 好，请大家先把它搁在一边，我们会倒回来。现在我们要去看另外一处的圣经。 Nah, Lukas 10 ayat 30 sampai 35, saya mulai dengan ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 好，我们要读一段经文，首先是路加福音第10章30到35节。我们先读第30节。耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这里，看见他，也照样从那边过去了。” Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 好，第33节，唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2千银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。” Nah, saudara, orang yang luka ini yang dari Yerusalem ke Yeriko, kemungkinan sangat besar dia adalah orang Yahudi. 那么这个人从耶路撒冷到耶利哥，可能他受伤了，他可能是一个犹太人。 Nah, orang Samaria itu adalah orang yang dipandang sebelah mata, diremehkan oleh orang Yahudi. 其实犹太人非常轻看这些撒玛利亚人。 Nah, mereka itu orang Yahudi itu saking gak sukanya dengan orang Samaria, mereka itu kalau jalan di Israel itu, mereka gak mau lewat kota Samaria itu. 那些犹太人是非常憎恨这些撒玛利亚人，所以如果他们要走一段路，他们就尽量避免不到那个撒玛利亚村。 Nah, mereka itu menganggap orang Samaria itu darah kotor, artinya blasteran atau bukan murni darahnya. 因为他们觉得撒玛利亚人不是纯粹的以色列人。 Karena orang Samaria ini lahir daripada keturunan Yahudi dengan bangsa Asyur. 因为撒玛利亚人其实就是犹太人跟那个亚述人的后代。 Orang Asyur inilah yang menjajah Israel di bagian utara pada waktu dulu peperangan. 那时候征战就是亚述呢是统治北国的。 Nah, tapi dari cerita ini yang kontradiktif adalah justru sesama imam dan Lewi yang orang Yahudi juga nggak mau menolong. 这里我们看这个矛盾是什么呢？就是其实是他的同乡人，也是那个利未人，但是他们不要帮助他。 Tapi kita lihat kata kunci yang saya garis bawah di sini adalah orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. 但是在这我们看见一个撒玛利亚人，他就动了慈心。 Artinya hatinya itu lembut, bersih, dan gampang tergerak untuk menolong orang. 那就是说，他的心是非常纯洁的，就非常的温柔，就
就很容易受到感动。 Karena itu hal pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah 所以第一点，上帝要教导我们的就是， generosity atau kemurahan hati memerlukan kondisi hati yang sehat. 所以你要做慷慨的人，就需要有一个健全的心。 Karena hatinya tergerak belas kasihan, makanya tindakannya bisa menolong dan membagikan apa yang ada dari dirinya kepada orang lain. 因为他就是有那个慈悲的心，所以他愿意受感动，愿意去帮助其他人。 Nah, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 我们要看呢，就是在那个箴言第4章23节是这么说的：你要保守你心，胜过保守一切，因为医生的果效是由心发出。 Karena ada kehidupan yang terpancar dari hati yang bersih dan lembut. 因为从你的内心一个纯洁的心就会发出什么呢？生命。 Apa artinya kehidupan? Kehidupan artinya seperti ini. Kalau kita punya sesuatu yang banyak, contohnya adalah waktu. 生命是什么呢？就是说，比如说我们拥有很多的东西，其中一个是时间。 Nah, misalkan ada orang yang memerlukan kita, boleh guys saya minta waktu sedikit dari kamu? 比如别人问我，你可以抽时间吗？ Buat kita, waktu itu banyak gitu. Tapi mungkin buat orang yang membutuhkan adalah kehidupan buat diri mereka. 对我们而言，我们可能拥有很多时间，但是对那个人而言，其实那个时间就是他的生命。 Mungkin kita banyak uang, buat kita nggak masalah kasih orang. Tapi orang yang membutuhkan, yang diberi oleh kita, akan dapat kehidupan daripada kehidupan 比 kita. 如说，我们拥有很多钱，对我们来讲不是什么一件事，但是对有需要的人，当我们给钱他的时候，他就觉得是给了他生命。 Karena itu cerita orang Samaria baik hati ini, Tuhan mau sampaikan, mari kita lihat hati kita apakah keras. 所以上帝借着这个好心的撒玛利亚人，要我们反省一下，看我们的自己的内心，我们的内心是不是非常刚硬呢？ Apakah belakangan ini karena situasi pandemi, ekonomi lagi sulit, sehingga hati kita menjadi keras dan tidak mau berbagi? 是不是因为在疫情之下，我们自己也觉得非常艰难，所以我们的心就刚硬，不愿意与人分享？ Raja Daud kita tahu di Alkitab pernah mengeraskan hatinya dan hatinya pernah menjadi cemar karena berzinah dengan Batsheba. 我们知道大卫曾经是使他的心刚硬、受污染，所以他就与那个88就犯了淫乱罪。 Sehingga Daud tidak bisa bermurah hati, dia tidak bisa mengampuni suami daripada Batsheba. 因此，大卫就不能够有那个慈悲的心，他不愿意去赦免那个88的丈夫。 Ya, pengampunan pun tidak bisa keluar daripada Raja Daud pada saat itu. 那时候大卫他不能够有那种愿意饶恕人的心。 Karena itu berapa banyak dari kita yang mungkin hatinya sudah keras dan cemar, sehingga kita merasa segala sesuatu milik kita. 现在是否我们也是有一个刚硬的心，而且受污染，所以我们觉得一切都是属于我们自己呢？ Nah, saudara, kondisi hati yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. 一个健全好的心，就会思想出来的都是会是好事。 Kalau pikiran kita positif dan baik, maka tangan kita juga pasti akan bisa menolong orang. 如果我们的心思意念是正面的话，那么我们的手也愿意伸出来去帮助其他人。 Orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, akan bisa bilang bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. 如果一个是纯洁的、有纯洁心的人，他就会说一切都是属于上帝的。 Justru waktu kita bilang, itu punya saya yang capek-capek dapetin. Justru hati dan pikiran kita mulai nggak benar. 但是当我们说这一切都是我的，因为是我拼命去赚回来的，那就是说我们的心已经不正了。 Jadi poin yang pertama ini, Tuhan pengen kita melihat hati dan bertobat supaya hati kita bisa dilembutkan kembali. 所以第一，上帝要我们看我们的内心，让我们柔化的我们的内心愿意悔改。 Nah, poin yang kedua, kalau kita balik lagi ke cerita orang Samaria tadi, 第二点就是如果我们再去看那个好心的撒玛利亚人， Imam, Lewi, dan orang Samaria semua punya agenda dan kesibukan masing-masing. 那个利未人、那个犹太人，他们全部都有自己的那个时间表，有自己忙碌之处。 Tapi hanya orang Samaria inilah yang sengaja berhenti. Dia tahu resikonya mungkin perjalanannya akan terhambat.
但是这个撒玛利亚人他愿意抽时间停下来去看，可能就会影响他的行程。 Dia sengaja menolong orang ini sehingga kita belajar bahwa generosity atau kemurahan hati itu harus disengaja. 那么他愿意去帮助这个去帮助这个受伤的人，因为什么呢？他就是愿意用心特意的去帮助。 Kalau kemurahan hati nggak intentional, maka kita nggak akan pernah mempunyai attitude yang memberi. 如果我们不是真心有那种特意去关怀、去帮助别人的话，那么我们就不会有正确的心态。 Saat kita menunda untuk memberi, maka kita sedang mengubur kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. 当我们迟延去帮助别人的话，那就是说我们就是拦阻上帝有赐福于我们。 Saat kita memutuskan untuk tidak memberi, maka kita sedang mengubur kesempatan menabur sesuatu dalam kehidupan orang. 当我们不愿意去帮助人的时候，打消我们的念头，其实我们就是失去上帝要我们撒种得到回报的。 Saudara ingat, Yesus melihat orang itu sangat berharga sehingga dia menabur dirinya kepada orang itu. 弟兄姐妹要记得，主耶稣看我们的生命是何等的宝贵，所以他愿意用他的生命来去撒种。 Kita tidak diminta untuk menabur diri kita mati buat orang lain. Karena itu haruslah kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang 现在 lain. 我们没有被要求要把我们的生命付出，但是只是我们所拥有的，我们可以去撒种。 Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 9-10. 那我们接下去看，就是提摩太前书第6章第9到第10节。 Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 提摩太前书第6章第9到第10节是这么说的：但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己吃透了。 Nah saudara, yang salah itu adalah cinta uang. Uang itu nggak salah sama sekali. 所以其实金钱没有错，错是什么？当我们贪恋钱财的时候， Uang itu netral, dia nggak punya kehidupan. Bahkan uang pun dibutuhkan buat kehidupan ini. 就是钱是中性的，我们也是需要钱。 Tapi saat kita kejar uang, maka kita menjadikan uang sebagai tuan kita. 但是当我们拼命去赚钱，把钱当成是我们的主人时， Dan saya mau bilang bahwa uang adalah tuan yang jahat, tapi uang adalah hamba yang baik. 我要说，金钱是坏的主人，但是他是一位好的仆人。 Saudara, kita banting tulang, kerja mati-matian, terus cari duit terus. 我们在那里每天拼命的、非常忙碌的去挣钱， Padahal sama sekali nggak ada jaminannya kalau kita akan makmur, saudara. 但是其实也不保证我们一定会繁荣。 Berapa banyak yang mencari uang dengan susah payah, tapi sekejap aja hilang karena krisis ekonomi di pandemi. 很多人拼命找钱，但是就是在眨眼间，就是因为这个疫情，他们就失去很多。 Justru kita harus melepas sesuatu dari kehidupan kita supaya cinta uang ini dihancurkan. 所以我们应该从我们生命中取一些出来，让我们能够破碎这个贪恋。 Nah, Lukas 10 ayat 1 dan 4 berbicara demikian. Setelah itu Tuhan memilih 70 pengikut lagi. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 4, kita lompat ke ayat 4. Jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sesuatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. 好，我们接下去要看就是路加福音第10章第1跟第4节。这是以后主又设立70个人，差遣他们两个的，在他前面往自己所要到的各城各地方去。第4节，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。 Menurut saya Tuhan Yesus memberikan perintah yang aneh. Masa pelayanan tidak boleh membawa uang.
我就觉得奇怪，为什么主耶稣给一个奇怪的指示？难道你要去服侍却不会带口袋吗？ Tapi justru lewat sini kita belajar bahwa Tuhan gak pengen murid-muridnya terikat oleh uang. 就是在这里，我们要学习主耶稣被他的门徒被那个钱所缠住。 Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan supaya uang itu nggak mengikat dan mengontrol mereka. 主耶稣要他们依靠那个神灵的能力，让他们不要依靠那个钱财。 Karena itu saudara kita harus sengaja memberi. 所以我们应该特意的去施予。 Kita memberi dan kita akan diberi. 当我们给人的时候，就必会领受， Bukan artinya investasi saudara. 不是说投资啊。 Tapi justru yang Tuhan inginkan adalah saat kita diberi balik sama Tuhan, maka kita memberi lebih banyak lagi kepada orang. 上帝要我们当他赐福我们之后，我们又奉献的更多。 Kita harus sengaja memberi yang wajib terlebih dahulu. 首先，我们要尽我们的本分，要奉献。 Misalnya pajak atau masalah perpuluhan itu adalah sesuatu yang wajib yang harus kita beri. 我们的义务，我们先要尽我们的责任，就好像交税啊，十一奉献。 Kalau yang wajib kita sudah bisa, maka kita harus melakukan yang sesekali atau sedekah. 然后尽了我们本分，我们就可以再施舍。 Dan yang terakhir adalah kita harus bisa memberi sebagaimana layaknya sebagai seorang penabur. 最后我们要怎么样呢？要成为一个撒种者。 Karena itu saya mau tantang saudara semua pada siang hari ini. 所以今天我要在这里挑战各位。 Mari kita perhatikan kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita. Siapa yang kita harus beri dengan sengaja? 我们要看我们的四周，我们要看谁是我们应该特意去给的。 Nah saudara, poin yang terakhir kita akan balik lagi ke tadi yang saya pernah bilang ada 3 tipe orang dalam memberi. 最后一点就是我们要看有3类人施予的， Ada orang yang memberi dari kelimpahan, kecukupan, dan kekurangan. 有些人是在有余中施予，在足够中或者在缺乏中的施予。 Nah menurut saya saudara, 我认为呢， orang Samaria ini memberi dari ketiga keadaan ini. 其实这个人撒玛利亚人就是在这个3种情况之下他赐予的。 Karena itu poin ketiga yang saya bagikan sekarang adalah generosity atau kemurahan hati tidak boleh tergantung keadaan. 所以我第3点就是说，这个慷慨的心不能够看环境。 Orang Samaria ini memberi dari kelimpahan, buktinya dia punya uang. 这个撒玛利亚人他是在有余中施予，因为他有钱。 Dia kasih 2 dinar kepada penginapannya dan katanya kalau kurang nanti saya akan ganti. 他给2分钱给那个店主，而且有缺乏的他会再给。 Buat orang Samaria material nggak ada masalah, makanya dia memberi dari kelimpahan. 撒玛利亚人认为物质没有问题，所以他从有余当中他愿意施予。 Dan menurut saya orang Samaria ini juga memberi dari kecukupannya. 而且我认为这个人也是在足够当中施予的。 Kalau saudara ingat ceritanya tadi, dia hanya punya 1 keledai untuk dirinya sendiri yang cukup. 大家记得吗？刚才他有一个驴子，一头驴子是他足够的。 Sehingga dia mengorbankan dirinya, dia bawa orang itu ke keledainya dan dia memberi dari kecukupannya. 所以他就牺牲自己，把那头驴子就给人。 Dan menurut saya juga orang Samaria ini memberi dari kekurangannya. 我也认为他是从缺乏当中施予。 Ingat tadi yang saya cerita bahwa orang Samaria ini dipandang rendah oleh orang Yahudi. 大家会记得吗？我刚才说这个撒玛利亚人是被犹太人所轻看的。 Kalau saudara melihat ada orang di depan saudara yang perlu pertolongan, tapi orang ini selalu merendahkan saudara. 如果你知道有一个人在你前面需要你帮助，但是那个人常常轻看你的话， Ini membutuhkan pengorbanan dan kasih untuk menolong orang itu. 真的你是需要那个牺牲和需要爱心去帮助他。 Secara taraf ras tradisi pada masa itu, orang Samaria berada dalam posisi yang lebih kurang. 那时候如果我们看那个社会阶级的话，其实撒玛利亚人是在最底层的。 Dia harus menyingkirkan segala harga diri dan perasaannya untuk menolong orang Yahudi yang notabene-nya merendahkan mereka. 他要放下他一切的自尊，他的感受，来去帮助那个轻看他的犹太人。 Karena itu
kita mengerti sekarang bahwa orang Samaria ini memberi dari 3 level ini. 所以我 saudara. 们就知道这个撒玛利亚人是从这个3个层面来去施予的。 Karena itu saudara, Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang sungguh luar biasa kepada kehidupan kita. 所以弟兄姐妹，今天早上，上帝要给我们非常宝贵的那个教训， Bahwa kita orang Kristen yang panggil Yesus sebagai Tuhan harus bisa memberi dalam segala keadaan. 就是我们身为基督徒，称耶稣为主的，在任何环境之下，我们都要愿意施予。 Kita nggak boleh alasan atau excuse, Tuhan saya lagi punya sedikit makanya saya nggak bisa kasih. 我们不可以有借口说我现在也不够，所以我不能够施予 Kita nggak bisa bilang, Tuhan saya cuma punya 1 buat saya, mana mungkin saya kasih ke orang. 或者我们说我只有1个，我怎么可以给人呢？ Tapi di dalam kekurangan pun Tuhan mau kita memberi dan Tuhan mau kita mengalami janjinya. 但是在缺乏当中，上帝也要我们愿意行善施予，来经历他的应许。 Saudara, mari kita belajar mulai memberi dari yang limpah dulu dalam kehidupan kita. 好，让我们学习先从第一类的，就是在我们的犹豫当中，我们愿意施予。 Kalau saudara lihat ada orang yang membutuhkan kata-kata penguatan, jangan ragu-ragu untuk memberikan kata-kata yang baik untuk dia. 如果我们看见别人沮丧的话，真的让我们不要领受，我们愿意去说些话来鼓励他。 Kalau saudara punya banyak uang, saudara harus bisa memberi dari kelimpahan. 如果我有很多金钱，我们应该愿意从我们的丰盛当中去帮助其他人。 Contohnya berdoa. Berdoa itu selalu kita sesuatu yang berlimpah. Kita bisa doakan siapapun. 比如说祷告，我们可以为别人祷告嘛。 Dan juga kita harus memberi dari kecukupan dan kekurangan tanpa alasan apapun. 而且在我们足够当中，或者在我们缺乏当中，我们都应该要施予，没有任何借口。 Saudara, dalam perihal generosity atau kemurahan hati, 讲到慷慨、慈悲的心， saudara kita harus melihat bahwa apa yang ada pada diri kita, baik itu uang, tenaga pikiran, adalah sebuah benih. 我们要知道，我们一切在我们所拥有的，无论是金钱或者其他，其实就是一粒种子。 Dan orang lain yang mau kita tolong itu adalah tanahnya. 别人我们要帮助的那些人呢，就是一块土地。 Nah, Allah Bapa itu punya perspektif yang benar, saudara. 天父是有一个正确的想法。 Sama seperti kita di dunia, saudara kalau lihat benih dan tanah, yang mana yang lebih mahal? 就好像我们现在在世上，那个土地跟那个种子，哪一个是更昂贵呢？ Coba aja saudara beli tanah di Jakarta ini, harganya itu mahal sekali karena itu tanah pasti lebih mahal dari benih. 想想看，如果你要在野城去买一块地皮，一定是非常昂贵。 Karena itu selama ini kita ditipu iblis bahwa uang yang ada di kita, segala sesuatu, waktu, tenaga itu kita pikir lebih mahal dari tanah. 但是我们常常受那个撒旦的欺骗，就是以为我们在里面我们有的那些种子呢，就是比那个地皮更贵。 Tapi kita belajar dari Yesus yang menjadikan dirinya benih buat orang, bahwa dia melihat tanah itu lebih mahal dari dirinya sendiri. 但是我们要学习像主耶稣，他就是看什么？看他里面那个种子呢，比在外面的那个土地呢，就是更珍贵。 Karena itu kita harus mengerti bahwa uang kita, apapun yang kita miliki, itu nilainya lebih rendah daripada kehidupan orang. 所以我们要知道，我们所拥有的一切，无论是金钱或者什么，比人，其实人是更珍贵的。 Nah saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan, saya ada sebuah cerita yang sangat luar biasa lagi dari India, saudara. 现在我以一个从印度的一个故事来做介绍。 Jadi ada seorang guru di India yang bernama Ranjit Singh Disale. 然后在印度呢，有一个叫做 Ranjit Singh Disale。 Dia tiba di satu kota di India pada tahun 2009. 他在2009年来到印度的一个小乡村。 Dia rindu untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada kaum wanita. 他渴慕将最好的教育给那些女孩子。 Murid-muridnya itu kisaran umurnya masih remaja, dari 8 tahun sampai umur 15 tahun. 他当时教的那些学生大概就是8岁到15岁，还是非常年轻。 Dia punya kerinduan memberikan segala sesuatu yang dia miliki buat murid-murid perempuan ini. 他很想将他所拥有的一切
都奉献给这些女生们。 Nah, satu hari dia mendengar bahwa muridnya umur 12 harus dinikahkan kepada seorang lelaki yang berumur 30. 有一天他知道他其中一个学生才12岁，被迫要嫁给一个30岁的人。 Setelah diselidiki dia kaget bahwa perempuan di kota itu umur 12-13 itu sudah biasa untuk nikah. 然后他才发现，原来在那个乡村12、13岁是司空见惯，12、13岁就是去结婚。 Karena pemikiran keluarga-keluarga di sana, orang tua di sana atau tradisi pikir bahwa perempuan ini nggak perlu pendidikan tinggi buat apa. 因为他们的传统就是觉得女孩子们不必学得那么高，接受太高的教育。 Belum lagi kota itu juga mengalami krisis ekonomi pada saat itu. 那时候那个乡村也是经历到那个经济的萧条， Akhirnya dia menyisakan gajinya dia sebagai seorang guru untuk membiayai beberapa muridnya. 所以他就把他做老师的薪水就分一些来资助一些的学生。 Setelah jam sekolah, sang guru ini pergi ke keluarga-keluarga itu. 下课之后，他也去探访那些学生的家庭。 Dia belajar dialek-dialek karena banyak dialek di dalam negeri India. 在那个印度呢，他们有很多的方言，所以他在那里学习那些方言。 Dan selama bertahun-tahun dia coba untuk ubah tradisi supaya anak-anak perempuan muda itu nggak dinikahkan. 所以他也想尽量去改变他们的传统，不要让那些12、13岁就去结婚。 Dan akhirnya dia berhasil bahwa sekarang di kota itu sudah tidak ada lagi perempuan muda yang dinikahkan. 最后他成功了，在他那个乡下，再没有那些年轻的女生要跟人结婚。 Selama bertahun-tahun dia tanamkan tentang berharganya pendidikan kepada orang-orang tua di sana. 他在那里不断向家长们灌输教育的重要性。 Di kota itu murid-murid perempuan yang masuk ke dalam sekolah merupakan angka yang tertinggi di India. 在他所教导的学生，在全印度呢是得到最佳成绩的。 Saudara, di Saleh ini guru ini memberikan dirinya segala sesuatu untuk pendidikan. 这个李萨雷真的这样全心这样去将自己奉献给教育。 Dan akhirnya dia ikut lomba pada sebuah yayasan di UK. 然后他就参加一个在英国的一个基金会的比赛。 Dan akhirnya dia menang sebagai juara 1 dan dia dapat hadiah $1 juta. 然后他就得奖，就是得到最佳的老师奖，奖金是100万的美金。 Saat di interview, 当别人在那里采访他的时候， ditanya kamu mau apakan $1 juta ini? 你收到这个奖金100万要做何用途呢？ Waktu saya mendengar cerita ini saya menjadi sangat terharu, saudara. 我听到他的说法，我就非常感动。 Karena dia bilang 50%-nya dia akan kasih kepada finalis yang lainnya. 因为他说50%的奖金他会分给其他的那些最后的参选人。 Oh, saya pikir, oh ya udahlah dia dapat 50% buat pribadi juga masih besar ya. 然后我就想，他还有一半嘛给自己，那还是蛮多的一个数目。 Tapi ternyata setengahnya dia gunakan lagi, 25% dari setengahnya itu untuk membangun infrastruktur pendidikan di kotanya. 原来他留下的50%、25%呢，他就会拿来做那个基础设施。 Saya pikir sisa 25%-nya lagi akan untuk kehidupan dia. Dia pantas kok mendapatkannya. 然后我就以为剩下的20%应该是为他自己嘛，他也应该配得啊。 Tapi ternyata dia kasih lagi, dia bikin sebuah project. 原来他就要把它再捐出去，他要做一个项目。 Project ini adalah di negara-negara peperangan seperti Iran, Irak. 他这个项目呢，就是在那些打仗的国家，比如伊朗和伊拉克， Supaya di negara-negara yang mengalami perseteruan juga tetap bisa melanjutkan pendidikannya untuk anak-anak. 就是在这些有战争的国家，那些孩子们仍然能够接受教育。 Saudara, kalau saya lihat orang India ini mungkin dia tidak mengenal Tuhan. 弟兄姐妹，如果我看这个印度人，他可能不认识主。 Tapi dia merupakan cerita yang baik sebagaimana seperti Tuhan itu memberikan segala sesuatunya buat sekitarnya. 但是我看他就好像记得主耶稣如何
愿意为自己牺牲来成就很多人。 Saya harap kita bisa belajar lewat cerita ini untuk kita berani melangkah untuk bermurah hati. 我愿意以这个故事呢来鼓励我们，让我们愿意迈进，来愿意善举，向人施予， Sehingga kehidupan kita nggak sia-sia dan kita bisa sama seperti Yesus. 所以我们不白白浪费我们的一生，让我们也好像主耶稣一样。 Yesus datang nggak membawa apa-apa. 主来到世上没有带任何东西， Dan saat dia pergi dari dunia di kayu salib, dia bilang, udah selesai, dia juga sudah memberikan semuanya buat dunia. 当他死在十字架上，他也说成了，他已经将一切献给这个世界。 Semoga saudara semua terberkati dan kita bisa belajar murah hati seperti Bapa kita di sorga. 愿大家都能够蒙祝福，而且让我们学习，好像我们的天父有慈悲的心一样。 Mari saya berdoa buat saudara. 好，我们一起低头祷告。 Bapak kami telah belajar banyak tentang generosity. 天父，今天早上我们已经学习关于慷慨的事， Kami mengerti sekarang semuanya adalah untuk kebaikan kami. 我们现在明白这一切都是为了我们的好处。 Karena firman-Mu bilang orang yang diikat oleh uang itu susah masuk kerajaan 因 sorga. 为你说过，如果被钱捆绑的人很难进天国。 Karena itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami supaya kami berani untuk melepas apa yang kami punya. 所以圣灵在我们动工，心中动工，让我们愿意舍弃我们应当舍弃的， Sehingga kehidupan kami layak di mata-Mu dan menyenangkan hati. 使我们的生命在你面前讨你的喜悦，而且是配的。 Berkati kami semua, lindungi kami semua dari pandemi COVID. 求你祝福我们，赐福我们每一位，而且保护我们在疫情之下， Berikan kami kesehatan, 赐给我们健康， berikan kami iman, 赐给我们信心， damai sejahtera untuk memberi diri kami kepada sekitar. 也赐给我们平安，让我们愿意来施予给我们四周的人。 Terima kasih Tuhan 感谢你主， dalam nama Yesus, haleluya. 奉主耶稣的名祈求，哈利路亚，阿门。 Shalom! Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 18 Juli 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, dapat pesan langsung ke Integrity Online Store. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dengan tema sepanjang bulan Juli, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang.
Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Grace Moninga. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Setelah menyelesaikan diklat doa Next Level 1 Prophetic Army, bidang doa CK7 kembali mengadakan diklat doa lanjutan Next Level 2 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan setiap hari Rabu pada tanggal 7, 21, dan 28 Juli 2021 pukul 7 malam. Bekerja sama dengan pengajar dari tim profetik Subdiv Profetik Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Dengan materi yang sangat memberkati yaitu pelayanan pelepasan, panggilan membangkitkan pasukan mempelai, dan finishing excellent. Mari Bapak Ibu, kita terus entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini. Khususnya di masa pandemi, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk pendaftaran serta info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, kembali Gembala CK7 mengucapkan selamat kepada 356 wisudawan dan wisudawati KOM 100, 200, 300, dan KOM 100 Junior yang telah menyelesaikan pendidikan KOM via online dan diwisuda secara virtual, via Zoom, serta live streaming via YouTube GBI PRJ CK7 pada hari Selasa yang lalu, tanggal 6 Juli 2021. Kami kembali membuka kelas baru untuk KOM via online. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas-kelas tersebut, harap dapat segera mendaftarkan diri via website GBI PRJ. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督促会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。但我们既有信心，正如记者上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代审理大道教皇的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚的一代。其被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将指下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督促会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？
2历代志下7:14，这成为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上去听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿成为一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体基督徒会堂和同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球性经济说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求米茨给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他持续被使用，成为第3个五旬节使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧养事工，使我们所有在基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为这基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但终但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离新冠病毒和经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. 下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主海来缓缓，干渴的灵被主海充满，这是我的力量，这是我